Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan pelajari asas sains komputer tingkatan 1, bab yang keempat, kod arahan. Hari ini kita akan lihat 4.1.5, menguji atur cara dan membaiki ralat. Kita lihat dulu standard pembelajaran. Hari ini kita akan menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Jom kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ralat. Ralat ataupun bahasa Inggeris dia adalah error, merupakan kesilapan, kesalahan, kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam atur cara. Apakah yang akan berlaku ataupun kesan daripada ralat? Yang pertama, ralat akan menyebabkan atur cara tidak dapat beroperasi dengan betul. Yang kedua, ralat akan menyebabkan output yang salah atau hasil output yang tidak diingini. Jom kita lihat apakah jenis-jenis ralat. Kita ada 3 jenis ralat. Yang pertama dipanggil ralat sintaks ataupun bahasa Inggerisnya adalah syntax error. Yang kedua adalah ralat logik, logical error. Dan yang ketiga adalah ralat masa larian ataupun runtime error. Kita lihat dahulu yang pertama, apakah itu ralat sintaks? Ralat sintaks merujuk kepada kesilapan dalam penggunaan bahasa pengaturcaraan seperti ejaan dan juga simbol. Kod arahan yang ditulis tidak dapat diterjemahkan kepada kod mesin yang dilaksanakan. Dalam Scratch sebenarnya tidak wujud ralat sintaks. Kenapa? Sebab dalam Scratch kita menggunakan blok-blok kod yang telah disediakan. So tidak berlakulah ralat sintaks untuk pengaturcaraan Scratch. Tetapi ralat sintaks akan wujud dalam pengatur cara yang lain lah. Contoh Python dan sebagainya. Yang kedua, kita akan lihat pula apakah itu ralat logik. Ralat logik adalah kesilapan yang menyebabkan atur cara memberikan output yang tidak dikehendaki ataupun salah. Contoh kita nak output yang seperti berikut tapi dia keluar yang lain. So maksudnya itu berlaku ralat logik. Ralat logik ni berlaku semasa fasa pembangunan algoritma. Maksudnya semasa peringkat kita menulis pseudocode dan juga melukis carta alir. Apakah penyebab wujudnya ralat logik? Yang pertama disebabkan oleh kesalahan urutan sesuatu tindakan ataupun syarat ditulis dengan salah. Yang kedua disebabkan oleh kecuaian manusia. Kecuaian manusia itu adalah faktor utama menyebabkan ralat logik berlaku. Contoh ralat logik yang paling biasa berlaku adalah bila kita menggunakan formula matematik yang salah. Contoh, cikgu nak kira luas untuk segitiga. Tapi cikgu gunakan formula luas segi 4 tepat. So di situ akan berlakulah ralat logik. Seterusnya yang ketiga, kita lihat kepada ralat masa larian. Ralat masa larian berlaku. Ralat masa larian berlaku semasa uji larian atur cara ataupun kita panggil test run. Bila kamu dah siap kamu punya atur cara, kamu run. So di situlah mungkin berlaku ralat masa larian. Apakah menyebabkan ralat masa larian? Ralat masa larian dia akan menyebabkan pelaksanaan atur cara kita berhenti secara tiba-tiba. Crash ataupun dia jadi tergantung ataupun hang. Apa penyebab ralat masa larian? Yang pertama, kemungkinan disebabkan oleh
perkakasan komputer seperti memori tidak cukup, insufficient memory. Okay, mungkin kamu punya komputer, laptop, key storage dia dah penuh dan sebagainya lah. So di situ berlakunya ralat masa larian. Yang kedua disebabkan oleh yang dipanggil perisian hasad ataupun malicious software. Seperti kita ada virus, okay, kita ada cacing, okay, ataupun kepincangan atau cara program flaw dan juga pepijat atau bug. Okay. Contoh dia, okay, bila kita buat pembahagian dengan satu nombor sifar. So, kalau kita guna kalkulator pun bila kita tekan satu nombor dibahagi dengan sifar, maka di situ akan berlaku maths error. Kalau kalkulator dia akan keluar maths error. Tapi kalau komputer, berlakulah ralat masa larian. Okay. Okey, jom kita lihat pula apakah langkah-langkah untuk mencari ralat dalam atur cara. Okey, kita ada 4 langkah. Okey, langkah yang pertama ialah first kita kena bandingkan hasil atur cara dengan kita punya algoritma. Sebab tu sebenarnya dalam proses pembinaan ataupun pembangunan atur cara ni, dia mengambil masa yang agak lama lah. Sebab mula-mula kita akan mula dengan algoritma kan. Kita akan tulis pseudocode dan juga carta alih. So langkah pertama untuk menyemak ada ralat atau tidak, kita kena bandingkanlah hasil atau cara kita dengan pseudocode dan juga carta alih. Okey, yang kedua, kesan ralat pada kod arahan dengan meneliti semula kod-kod arahan yang ditulis dalam atur cara melalui perbincangan semakan meja. Okay, semakan meja maksudnya kita kena cek satu-satulah. Kita cek satu-satu, kita guna pen atau pensel untuk semak. Okey. Yang ketiga, langkah ketiga adalah kita kena baiki ralat pada kod arahan yang ditemui. Bila kita dah jumpa dekat mana ralat kita, so kita akan baiki ralat. Dan langkah yang keempat adalah kita akan uji lari atau cara semula. Kita akan run sekali lagi. Jika masih ada ralat, so kita akan ulang balik langkah pertama hinggalah langkah yang ketiga. So dalam proses mengesan ralat, sebenarnya kita akan gunakan teknik yang dipanggil semakan meja lah ataupun desk check. Okey, so itu saja untuk hari ini. Sekian, jumpa lagi dalam kelas cikgu yang seterusnya.